Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung sesi tadabbur Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengambil pengajaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran dengan berpandukan kepada tafsir. Tadabbur berpandukan tafsir, iaitu kita berpandukan kepada tafsir Al-Qurtubi ataupun masyhur dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir yang menghimpunkan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita masih lagi tadabbur suratul Fatihah. Kita telah masuk ke bab yang kedua, iaitu fi nuzuliha wa ahkamiha. Kita telah membincangkan tentang turunnya suratul Fatihah ini dan hukum hakam yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Wa fihi ishruna mas'alatin. Jadi daripada dalam bab yang kedua ni ada 20 masalah. Masalah di sini bukan maksudnya problem. Tapi masalah di sini maksudnya isu ataupun persoalan, daripada perkataan bahasa Arab, sa'ala maknanya tanya. Jadi ada 20 pertanyaan ataupun 20 isu yang dibincangkan berkaitan dengan hukum hakam yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Daripada 20 isu itu, kita sampai ke isu yang ke-12, iaitu tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang hukum membaca Al-Fatihah di dalam solat. Kerana ada juga misalnya ulama-ulama dari Kufah, iaitu yang mereka kata yang pentingnya dalam solat tu baca Al-Quran. Yang ikut melalui TikTok minta maaf, saya tak pasti apa masalah dia. Suara je ada, video tak ada. Masa sebelum start live ada video. Tapi bila dah start live tu, videonya hilang. Yang ada hanyalah audio. Jadi harap masih bermanfaat lah dengar audio sahaja pun. Moga-moga masih menjadi sebab kepada kefahaman tentang ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya pada kali ini iaitu suratul Fatihah. Jadi mengikut sebahagian ulama, terutamanya ulama yang dari Kufah dikenali sebagai Al-Kufiyun, mereka kata dalam solat yang pentingnya tak mesti baca Fatihah. Yang pentingnya baca ayat Quran. Jadi pandangan mereka ini tertolak berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan dalam kuliah yang lalu, kerana telah ditakyinkan, telah spesify oleh Nabi SAW sendiri. Dan
inilah yang telah menjadi satu keterangan walaupun dalam Al-Quran. Ini satu tadabbur, satu pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu bahayanya fahaman anti hadis. Fahaman yang kononnya nak pegang dengan Al-Quran sahaja. Dia kata Al-Quran okey, kita ikut. Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah sesuatu yang infallible, yang tak mungkin silap. Tetapi kalau hadis, kata mereka, kami tak nak guna kerana hadis ini hanyalah human reports. Hadis ini hanyalah perkataan manusia. Jadi tidak infallible. Masih boleh silap lagi. Jadi mereka tidak faham bahawa kedua-dua Al-Quran dan hadis adalah wahyu. Divine, suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Al-Quran itu wahyu, lafaz dan maknanya, sementara hadis wahyu dari segi makna, lafaz daripada Nabi SAW. Tinggal lagi, kalau nak lihat daripada sudut katakan ini human report, iaitu sesuatu yang disampaikan oleh manusia, maka kedua-duanya Al-Quran juga kita dapat melalui manusia, melalui orang yang mengambil daripada orang sebelumnya, daripada orang sebelumnya, daripada orang sebelumnya, sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi human report juga. Cuma human report yang sampai kepada sekejap saya nak stopkan sekejap yang di TikTok ni. Saya cuba live lagi sekali sebab macam bila tak ada image ni dia ada restriction. Sekejap ya. Okey, alhamdulillah. Baru ada gambar kat TikTok. Dekat Facebook dah lama ada gambar. Dekat Zoom kita hanya nampak slide lah ya, nampak slide yang saya kongsikan ini. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bersifat mujmal, bersifat keseluruhan, tidak mufassar, tidak ditafsirkan, tidak diperincikan. Maka kalau orang itu mendakwa dia nak pegang Al-Quran sahaja, maka bagaimana dia nak beramal dengan perintah Al-Quran sendiri? Misalnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus solah, dan hendaklah kamu dirikan solat. Jadi as-solah dari segi bahasa adalah doa. Jadi kalau dia tidak nak ikut kepada hadis Nabi SAW, maka dia tidak akan tahu tentang qiyam, bacaan ketika qiyam, tentang rukuk sujudnya bagaimana, tentang bacaan-bacaan ketika rukuk, ketika sujud, ketika tahiyat. Kerana as-salah dari segi bahasa adalah doa. Boleh ke satu orang tu dianggap telah solat semata-mata dia berdoa? Tidak boleh. Kerana dia telah diterangkan, dia telah jadi mubayyan ataupun mufassar, ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Jauhi golongan yang kononnya nak berpegang pada Al-Quran sahaja, tak nak ikut hadis Nabi SAW. Ini golongan yang sesat, lagi menyesatkan. Kerana Al-Quran sendiri telah menunjukkan bahawa kita itu wajib ikut kepada Nabi SAW. Dan cara untuk itu ikut kepada Nabi SAW bukan hanya Al-Quran semata-mata, tetapi juga hadis-hadis Nabi SAW. Ada pula golongan yang hanya fokus kepada hadis sehingga tak perasan. Dia kata tak ada dalil. Padahal dalam Al-Quran sudah ada dalilnya. Itu pun satu masalah juga. Jadi yang nak pegang Quran sahaja, tak nak pegang hadis, sebenarnya dah langgar Al-Quran. Dan yang nak
pegang hadis sehingga terlupa Al-Quran juga sebenarnya tidak ikut sebenar-benar tuntutan hadis. Kerana jelas Nabi SAW memerintahkan umat supaya ikut kepada Al-Quran. Jadi kita tak nak pincang ataupun sengit kefahaman kita terhadap agama kerana sama ada menolak hadis itu berat ya, bahkan boleh bawa kepada kufur ya, kalau menolak hadis Nabi SAW secara total. Dan menjadi cacat juga kefahaman kalau kita hanya fokus kepada hadis sehingga kita terlupa bahawa ayat-ayat suci Al-Quran juga merupakan dalil dalam agama kita. Jadi ada satu salah faham yang tersebar dalam masyarakat. Mereka menolak amalan-amalan yang ada dalil dalam Al-Quran dengan alasan Nabi SAW tidak buat. Jadi perbuatan Nabi SAW itu hanyalah salah satu bentuk sunnah. Bukan satu-satunya sunnah. Jadi ada sunnah fi'liyah, itu perbuatan Nabi. Ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi SAW. Ada sunnah takririyah, pengiktirafan daripada Nabi SAW. Dan atas daripada itu ada Al-Quran. Jadi jangan hanya fokus kepada perbuatan Nabi SAW, Nabi tak buat, Nabi tak buat, sehingga kamu terlepas pandang bahawa Al-Quran menyuruh sesuatu perbuatan. Secara umum, misalnya menyuruh berzikir, menyuruh berselawat dan sebagainya. Jadi, bila Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus solah, jadi maksud kerana aqimus solah itu telah diterangkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu termasuk membaca suratul Fatihah. Jadi pandangan yang mengatakan tak mesti baca Fatihah itu adalah pandangan yang marjuh, pandangan yang tidak kuat bila disuluh dengan suluhan dalil. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata, kita telah disuruh oleh Nabi SAW, umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitabi wa ma tayassara. Kami telah diperintahkan, makna oleh Rasulullah SAW, bahawa kami itu membaca suratul Fatihah dan apa yang mudah daripada ayat Quran yang lain. Ini kan kita amalkan. Itu dalam solat kita baca surah Al-Fatihah dan kita baca surah lain yang mudah dengan kita lah. Kalau yang hafiz mungkin dia baca ayat-ayat dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah As-Saba dan sebagainya. Tapi untuk orang lain yang tayassara tu mungkin ayat-ayat lazim yang kita katakan dalam juzuk amma yang baca dia dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya, qulhu, ataupun alhaakumut takasur, wailul likulli humazatil lumazah, suratul As dan sebagainya. Yang penting yang mudahlah bagi orang yang nak membaca itu. Tapi Fatihah kena baca. Umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassara. Mana dua tu. Kalau ikut pendapat Al-Kufiyun, maknanya seolah-olahnya ma tayassara saja. Sedangkan dalam hadis ma tayassara tu adalah sebagai tambahan kepada Fatihah. Makna Fatihah kena baca. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa sabda Nabi SAW kepada A'rabi. A'rabi ni maknanya orang Arab kampung, orang Arab Badawi. Bila Nabi SAW bersabda kepada dia, Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maknanya yang itu yang lain daripada Fatihah. Jadi bukan yang itu sebagai ganti Fatihah, tidak. Fatihah kena baca. Tapi selepas baca Fatihah, apa-apa yang mudah dengan kamu daripada Al-Quran, maksudnya yang kamu hafal, yang mudah kamu baca, yang tidak membebankan kamu baca juga. Itu maknanya mazada alal Fatihah. Sesuatu yang ditambah ke atas Al-Fatihah. Bukan sesuatu yang menggantikan Fatihah. Tidak. Dan ini juga sebagai tafsir kepada firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minhu. Dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minhu itu telah ditafsirkan dalam hadis. Dalam hadis menunjukkan bahawa suratul Fatihah wajib dibaca. Baik. Demikian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit, Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, jelas ya, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada solat
bagi orang yang tak baca Ummul Quran. Tidak baca Al-Fatihah, mana tak ada solat untuk dia. Memang kita telah sebut dalam kuliah kita yang lalu, bahawa itu pun ulama' masih khilaf lagi. La solat tu menafikan kesahihan solat ke, atau menafikan kesempurnaan solat. Kalau menafikan kesahihan solat, maknanya batal lah solat. Tapi kalau sekadar menafikan kesempurnaan solat, maknanya tak baca Fatihah pun solat masih sah. Cuma tak sempurna. Ini pandangan mazhab Hanafi ya. Tetapi kalau mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain juga, mereka berpendirian bahawa zahirnya la solata itu menafikan kesahihan solat. Mana tak ada solat. Solat tu tak sah kalau tak baca suratul Fatihah. Dan dalam riwayat lain fasa ada, maknanya selain daripada Fatihah tu bacalah ayat-ayat lain. Dan ini diperjelaskan lagi bahawa yang dimaksudkan dengan la solata itu adalah tidak sah solat kalau tak baca Fatihah. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, orang yang tak baca Al-Fatihah dalam solat ataupun tak baca Ummul Kitab atau Ummul Quran dalam solat, hiya khidaj salasan. 3 kali Nabi ulang, hiya khidaj, hiya khidaj, hiya khidaj. Maknanya tidak sempurna. Ghairu mujzi'ah. Jadi maksudkan dengan tidak sempurna di situ adalah tidak sah. Macam mana tahu kata tidak sah? Dengan dalil-dalil yang kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu. Jadi al-khidaj dari segi bahasa adalah an-naqsu wal fasad. Menunjukkan pada kurang dan rosak sesuatu itu. Dan misalnya dari segi bahasa, kalau orang tu kata khadajat an-naqatu, unta itu khidaj lah, apabila dia melahirkan anak tu tak sempurna. Ataupun bila dikatakan akhdajat, apabila dia keluarkan anaknya tu sebelum daripada waktu melahirkan. Itu maksud khidaj dari segi bahasanya. Tapi telah ditafsirkan khidaj dalam hadis ini oleh para alim ulama dengan makna tidak sempurna, dengan makna tidak sah solat. Dan sekiranya tidak membaca suratul Fatihah. Kerana apabila sesuatu itu menyebabkan kekurangan, maka tak haruslah solat dengan kekurangan sebegitu. Kerana apabila solat itu tak sempurna dan orang tu dah keluar bagi salam dah dalam keadaan solatnya itu tak sempurna, maka dia kena ulang. Ikut hukum dia kena bagi sempurnalah. Dan barang siapa yang mendakwa bahawa masih boleh tak baca Fatihah dalam solat, sedangkan dia mengaku bahawa berdasarkan hadis solat itu kurang, maka dia kena bawa dalil. Kerana zahir daripada bila dinafikan la solata tu, zahirnya adalah tak sah. Tiba-tiba kamu nak kata sebenarnya masih sah walaupun tak sempurna. Padahal tak sempurna solat itu sepatutnya kena ulang, maknanya tak sah. Tapi tiba-tiba kamu nak kata masih sah, kena bawa dalil. Dan tidak ada satu dalil yang kukuh untuk mengatakan tak baca Fatihah tu solat masih sah lagi. Baik, sekarang kita pergi kepada poin yang ke-13 daripada 20 poin yang dibincangkan dalam bab yang kedua itu. Telah diriwayatkan daripada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala bahawa membaca itu membaca Al-Quran itu tidak wajib di dalam solat. Ini adalah ruwiyah, maknanya satu pandangan yang ada orang kata Imam Malik pernah berfatwa begitu, tapi tidak kuat. Riwayat ini tak kuat. Demikian juga diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika di Iraq, maknanya ini kaul qadim, mazhab yang qadim. Bayangkan betapa para ulama sebenarnya begitu berusaha untuk ikut kepada kehendak Quran dan Sunnah, sehingga kan ada kalanya mereka membatalkan fatwa mereka sendiri. Jangan kita bersangka buruk kepada para alim ulama, kena ikut ulama, kena ikut Quran hadis. Padahal ulama memang matlamat utama mereka ketika mana mereka berfatwa adalah nak ikut Quran dan hadis. Jadi contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, masyhur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau tinggal di Iraq, beliau ada banyak fatwa-fatwa
yang mana fatwa-fatwa itu beliau ubah setelah beliau berpindah ke Mesir. Ini bukti nyata bagaimana sikap para ulama, mereka betul-betul nak berpegang dengan Quran dan hadis. Kalau kita kadang kita dah malu nak tukar pandangan, nanti orang kata kita apa pula, dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Jadi kadang-kadang ego kita tu menghalang daripada kita tu mengubah pendirian kita yang silap. Tapi para ulama dahulu tidak. Kalau setelah mereka kaji, mereka timbang balik, mereka perhalusi semula dalil dan sebagainya, biasa saja mereka batalkan pandangan mereka sendiri. Jadi dahulu ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala berada di Iraq, beliau pun berpandangan bahawa tak mengapa kalau orang tu tak baca Fatihah dalam solat, tapi syarat dia in nasiyaha ataupun fiman nasiyaha, untuk orang yang lupa. Kalau rukun lupa pun kira tak sah lah, sebab tertinggal rukun. Orang pergi haji lupa nak pergi wukuf di Arafah. Tak sah lah haji dia, walaupun dia lupa, kerana itu rukun. Maka tapi ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala di Iraq, fatwa beliau adalah kalau lupa tak apa. Kemudian beliau rujuk daripada fatwa itu ketika beliau di Mesir, maknanya beliau tarik balik fatwa itu, dan beliau berpendirian bahawa orang yang memang dia boleh baca Fatihah, memang tak sah solat dia kecuali dia baca Fatihah. Maknanya apa? Maknanya kalau dia orang yang belum pandai baca Fatihah, bukan sebab dia cuai saja malah nak belajar baca Fatihah, bukan. Sebab dia berada pada posisi yang menyebabkan memang dia tak pandai baca Fatihah. Misalnya, dia baru masuk Islam. Jadi, dia dah dapat hidayah. Dia memeluk agama Islam, masuk Islam. Tetapi maklumlah, baru masuk Islam, nak baca Fatihah pun tak pandai. Janganlah masuk Islam dah 3-4 tahun tak pandai baca Fatihah. Itu mungkin tak ada usaha. Mungkin baru 2-3 hari masuk Islam, mungkin baru seminggu masuk Islam, so belum pandai lagi baca Fatihah. Mungkin untuk orang yang agak slow dalam pembelajaran, 2-3 minggu masuk Islam belum pandai baca Fatihah lagi. Jadi untuk orang yang boleh baca Fatihah dengan baik, dia kena baca Fatihah. Dan tak sah walaupun dia hanya kurangkan satu huruf saja. Dia boleh baca Fatihah tapi dia kurangkanlah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Cukuplah setakat itu. Tak sah sembahyang dia. Tapi itu bukan satu huruf lah, ya. Itu satu bahagian daripada ayat. Janganlah contoh yang saya berikan tadi. Tapi makna kata untuk emphasize kepentingan atau rukunnya kena baca Fatihah ini, sehingga kan kalau sengaja dia boleh baca Fatihah dengan sempurna, tapi dia sengaja tinggal satu huruf, tidak sah solat dia. Kalau dia tak baca Fatihah, dia semayang tapi dia tak baca Fatihah, atau dia baca tapi dia kurangkan satu huruf, maka dia wajib ulang solat dia. Ataupun dia baca ayat lain misalnya, dia wajib ulang solat dia. Inilah kata Imam Qurtubi, pandangan yang sahih dalam masalah ni, maknanya pandangan yang kuat dalilnya dalam isu adakah kena baca Fatihah atau membadai dengan ayat lain dalam solat. Maka pandangan yang kuat dalilnya adalah mesti, rukun, wajib kena baca Fatihah. Kalau tak baca atau baca ayat lain, ataupun baca tapi kurangkan satu huruf atau satu ayat misalnya, maka solat itu tidak sah dan oleh itu wajib diulang. Baik. Kemudian, macam mana pula ada orang riwayatkan daripada sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Sayyidina Umar sembahyang maghrib, kemudian tak baca pun. Kemudian bila orang ingatkan, tak baca Fatihah. Jadi, Sayyidina Umar jawab, itu dah ada rukuk sujud tu. Kaifa kana rukuk wa sujud? Kenapa pula dah ada hai'ah sembahyang tu dah ada. Jadi mereka yang ingatkan tu kata, okeylah, baiklah kalau macam tu. Jadi Sayyidina Umar pun dia kata la ba'sa izan, tak ada masalah lah kalau macam tu. Jadi macam mana pula riwayat tu seolah-olah menunjukkan tak baca Fatihah pun okey.
Sayyidina Umar tak baca pun, bila orang nak ingatkan, dia kata, apa masalah dah, dah rokok, dah sujud, semua dah buat. Tak ada masalah. Macam mana pula tu? Maka diterangkan, fahadisu munkarul lafzi munqati'ul isnad. Mana hadis tu tak boleh jadi, atau riwayat tu tak boleh jadikan sandaran. Kerana dari segi lafaznya tu munkar, dan dari segi sanadnya terputus. Kenapa? Kerana diriwayatkan itu oleh Ibrahim bin Al-Harith At-Taimi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan tidak berjumpa, ini terputus sanad dia. Jadi dhaif lah, tak bolehlah dijadikan hujah. Dan ada masanya meriwayatkannya Ibrahim daripada Abi Salamah, daripada Abdul Rahman. Jadi kedua-duanya adalah riwayat yang munqati', yang sanadnya itu tidak bersambung. Maka tidak boleh dijadikan hujah dah dalam penetapan hukum wajib ke tak wajib baca Fatihah. Kerana kita tahu berbeza dengan fadailul amal, kelebihan-kelebihan beramal, ataupun tentang hanya sekadar cerita tentang sirah dan sebagainya. Itu ulama tasahul, ulama lenient menerima riwayat yang dhaif. Tetapi bila nak tetapkan hukum wajib ke tak wajib, halal ke haram, sah ke batal, itu kena dalil yang kuat. Iaitu kalau hadisnya mesti hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Lebih-lebih lagi pun sekurang-kurangnya hadis hasan boleh digunakan. Tapi kalau dhaif, itu tidak ada hujah pada riwayat sedemikian, kerana ini melibatkan penetapan hukum, bukan sekadar fadilat, bukan sekadar kelebihan. Dan ada disebut oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Muwatta, dan di sisi sebahagian perawi ada juga, dan di sisi Yahya, yakni Yahya bin Ma'in, dan ada sekumpulan ulama-ulama hadis yang lain, tidak diriwayatkan hadis sedemikian, maka tidak diamalkan, kerana ada hadis yang sahih yang jelas yang menunjukkan sebaliknya, iaitu sabda Nabi SAW, kullu salatin la yuqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj, yang kita dah sebutkan sebelum ini. Setiap solat yang tidak dibaca dalam solat itu dengan ummul Quran, maknanya tak baca Fatihah, maka itu adalah rosaklah. Dan bahkan diriwayatkan dalam kejadian tadi, Sayyidina Umar ulang solat tadi. Dan itu yang pendapat yang riwayat yang sahih daripadanya, berbanding dengan riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar seolah-olahnya tak ulang sedangkan tak baca Fatihah. Tapi ada riwayatkan bahawa Sayyidina Umar ulang, dan itu selari dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kewajipan membaca surah Al-Fatihah. Diriwayatkan daripada Yahya bin Yahya An-Naisaburi, beliau berkata, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an-Nakhai an Hammam ibn Al-Harith anna Umar radhiyallahu anhu nasyal qira'ata fil maghribi fa'ada bihim as-salah. Jadi ini lebih jelas bahawa yang difahami daripada riwayat yang lemah yang terputus tadi itu tak betul. Kerana dalam riwayat ini jelas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu masa terlupa nak baca Fatihah ketika solat maghrib, lalu Sayyidina Umar ulang semula solat maghrib tadi bersama dengan jamaah. Dan hadis ini muttasil, tidak terputus sanadnya, dan syahidahu Hammam bin Umar. Jadi Hammam ni memang melihat kejadian itu dengan mata kepalanya, kejadian yang berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan riwayat ini diriwayatkan daripada pelbagai jalur yang menguatkan lagi kesahihan hadis ini ataupun riwayat asar ini. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala bahawa Imam Malik pernah ditanya tentang orang yang lupa nak baca Fatihah. Jadi orang tanya, tak ikut ke pandangan Sayyidina Umar yang daripada riwayat yang terputus tadi, seolah-olahnya tak baca Fatihah pun tak apa je, tak payah ulang pun. Jadi beliau menjawab, bandingkan kalau Sayyidina Umar tu sahabat Nabi yang disuruh kita ikut kepada beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaklah kami ikut sunnah saya, cara saya, amalan saya, pegangan saya, dan hendaklah kamu ikut sunnah khulafa'ir rasyidin, jalan khulafa'ir rasyidin, pegangan khulafa'ir rasyidin,
amalan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar Khulafaur Rasyidin. Dalam riwayat yang lain lebih khusus lagi, iktadu bil lazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ambillah sebagai qudwah, sebagai contoh, dua orang selepas daripada saya, ikutlah Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kamu tak nak ikut ke pandangan Sayyidina Umar? Jadi pelik pula. Patutnya kamu kena hormatilah pandangan Sayyidina Umar ni sebagai Khulafaur Rasyidin yang Nabi suruh ikut kepada beliau. Jadi Imam Malik terangkan bahawa aku mengingkari bahawa Sayyidina Umar buat macam tu. Bukan aku tak respect kata Sayyidina Umar ada satu pandangan, pendirian, fatwa, amalan. Bukan. Tapi bagi aku Sayyidina Umar tak buat macam itu. Dan beliau mengingkari hadis yang lemah tadi. Dan beliau menerangkan orang ramai melihat Sayyidina Umar tak baca tadi dalam salat maghrib, maka mereka pula tak mengingatkan dengan tasbih. Kalau mereka ingatkan, mereka katakan subhanallah, tentulah Sayyidina Umar akan baca. Jadi aku berpandangan bahawa orang yang tak baca Fatihah, dia akan kena ulang solat. Jadi ini pandangan yang muktamad dalam pandangan Imam Malik sendiri, dalam mazhab Maliki sendiri, tentang kewajipan membaca suratul Fatihah. Tapi alhamdulillah lah, ini hanya sebagai pencambahan ilmu pengetahuan saja. Bila kita tadabbur Al-Fatihah, rupanya masya-Allah tabarakallah, ulama ada pelbagai perbincangan tapi dari segi amalan, alhamdulillah memang kita dah amalkan baca Fatihah pun, dan memang kita berpendirian dan berpegang bahawa kalau tak baca Fatihah, sembahyang itu tidak sah. Baik. Poin yang ke-14. Telah ijma' para ulama bahawa kalau orang tu tak baca bacaan Al-Quran. Tadi kita khusus kepada Fatihah. Tapi makna secara umum, kalau memang tak baca Fatihah atau tak baca Quran, sepakat mengatakan tidak sah. Yang tadi tu perbincangan tentang kalau baca ayat Quran tapi tak baca Fatihah. Masih ada pandangan mengatakan boleh je, tak mesti Fatihah, yang penting ada baca ayat Quran. Tapi kalau memang tak ada baca, itu sepakat tak sah sembahyang. Dan ijma' juga tidak ditetapkan selepas bacaan Fatihah tadi, cuma disunatkan. Selepas baca Fatihah tu, bacalah satu surah. Kerana itulah yang paling banyak datang daripada Nabi SAW. Yang paling banyaknya Nabi SAW bukan setakat baca Al-Fatihah, bahkan Nabi SAW membaca surah yang lain selepas daripada membaca Al-Fatihah. Jadi kita ikut pada sunnah Nabi SAW. Memang kalau ikut dalam mazhab kita, baca Fatihah tak baca surah masih sah, tapi itu tidak sempurna lah, kerana tidak mengikut kepada apa yang banyak diamalkan oleh Nabi SAW. Baginda apabila selesai baca Fatihah, baginda akan baca surah yang lain. Baik. Kemudian ini pendirian Imam Malik rahimahullah taala, sunnatul qiraah. Sunnatul qiraah maksudnya cara kita baca Quran dalam sembahyang tu macam mana? Iaitu kita dalam 2 rakaat yang awal tu kita baca Fatihah dan surah. Tetapi untuk 2 yang terakhir, atau kalau sembahyang maghrib, maknanya yang 1 yang terakhir. Kalau sembahyang subuh, tak adalah 2 yang pertama tu je lah. Baca Fatihah dan surah. Tapi kalau 2 yang terakhir, katakan kita sembahyang zuhur, atau kita sembahyang asar, atau kita sembahyang isyak, maka yang itu 2 terakhir itu Fatihah saja. Tak ada surah. Dan inilah juga yang diamalkan dalam mazhab kita. Kan kita hanya baca surah tu 2 rakaat yang pertama tu. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah, baca surah. Tapi rakaat ketiga, rakaat keempat tak baca surah, hanya baca Fatihah saja. Dan berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, ini pandangan beliau lah. Beliau kata baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, baca ayat lain pun boleh. Dan beliau berpandangan kalau sampai dia lupa nak membaca ayat Quran dalam 3 rakaat, sampai 3 rakaat pun tak baca, dia kena ulang balik. Dan mengikut pendapat Imam As-Sawri, dia baca 2 rakaat yang pertama Fatihah dan juga
surah. Sementara yang dua yang terakhir itu, kalau dia nak, dia boleh membaca tasbih, subhanallah, pada dua yang terakhir itu, selepas pada Fatihah. Ataupun kalau dia nak, dia juga boleh membaca surah. Tapi kalau dia tidak membaca, dia hanya tasbih saja pun boleh. Dan ini adalah pandangan mazhab Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Kufah, ya, iaitu tak semestinya membaca surah ataupun tidak semestinya membaca Al-Fatihah. Ini pandangan mereka. Dan berkata daripada Ibn Muzir, beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, baca pada dua rakaat yang pertama itu, dan untuk yang dua rakaat terakhir itu bertasbih. Ini juga pandangan Imam An-Nakhai. Tapi mengikut pandangan Imam Sufyan, mungkin kemungkinan besar Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, kalau dia tak baca sampai 3 rakaat, maka itu dia kena ulang solat. Kerana kalau 1 rakaat saja daripada 4 tu dia baca, itu tidak memadai. Ataupun demikian kalau dia lupa nak baca pada 1 rakaat daripada salat fajar, sebab salat fajar tu 2, maka dia kena ulang balik. Dan ini pandangan dalam mazhab mereka lah. Dan Imam Abu Saur berkata, tak sah solat kecuali baca Fatihah pada setiap rakaat. Bukan makna kata 2 rakaat, 3 rakaat daripada 4 misalnya, baca 1 rakaat je tak baca, masih sah, tidak. Kalau 4 rakaat, 4 rakaat kena baca. Kalau 3 rakaat, 3 rakaat kena baca. Kalau 2 rakaat, 2 rakaat kena baca. Dan inilah pandangan kaqauli Syafi'i Al-Misri. Maksudnya apa? Al-Misri ni kembali pada qaul, bukan kembali pada Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i bukan asal orang Mesir walaupun pernah tinggal di Mesir. Maknanya seperti pandangan ketika di Mesir, pandangan Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir, yakni qaul jadid, pandangan atau fatwa beliau yang baru, itu mesti kena setiap rakaat. Inilah yang kita amalkan, alhamdulillah. Dan ini yang lebih ahwat, yang lebih cermat, kerana kalau baca Fatihah setiap rakaat, tidak ada satu mazhab pun yang menolak kesahihannya. Tapi kalau hanya ada tinggal 1 rakaat tak baca Fatihah, ada ulama kata okey, ada ulama kata tak sah, jadi tak selesa. Yang selesa kita terpegang dalam bab ini sebagaimana yang kita telah amalkan, iaitu setiap rakaat kita baca surat Fatihah. Dan pendirian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini dipegang oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i juga. Kerana ada juga setengah pandangan Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama mazhab Syafi'i berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i. Tapi dalam kes ini, ramai di kalangan ulama Syafi'iyah setuju bahawa surah Al-Fatihah itu kena baca pada setiap rakaat. Kalau ditinggalkan pada salah satu daripada rakaat sembahyang, maka sembahyang itu tidak sah dan wajib diulang. Mazhab Maliki sama. Kadzalika qala Ibnu Khuwaizi min Dad al-Maliki. Salah seorang ulama Maliki mengatakan macam tu juga. Dan wahadha huwa sahih fil masalah. Dan inilah pandangan yang sahih, yang kuat dalam masalah ini, kata Imam Qurtubi. Ini riwayat daripada Imam Muslim rahimahullah taala, daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'atayn al-awwalain bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa yusmi'una al-ayata ahyana. Wa kana yutawilu fi rak'atil ula min az-zuhri wa yuqassiru saniyata wa kadzalika fi subhi. Jadi Nabi SAW sembahyang jadi imam, sembahyang dengan kami, baginda jadi imam. Masa sembahyang Zuhur dan Asar, baginda baca Fatihah dan baca surah. Maknanya ketika sembahyang Zuhur dan Asar tu, 2 rakaat yang pertama tu Nabi baca Fatihah dan baca surah juga. Dan ada kalanya kan sembahyang Zuhur dan Asar ni solat sir, solat yang kita baca perlahan, sama ada jadi imam ke, jadi makmum ke, sembahyang seorang-seorang ke, kita baca perlahan.
Tapi wa yusmi'unal ayata ahyanan. Tapi Nabi SAW baca sehingga kedengaran kepada kami kadang-kadang. Contoh ya, misalnya Nabi SAW membaca Al-Fatihah sir dalam sembahyang zuhur. Jadi baca sir dengar, paling kurang tu kita kata dengar kepada pendengaran kita sendiri, bukan tak bunyi. Tak bunyi tak sah lah, sebab baca ada bunyi dia, dan bunyi itu sekadar kita boleh dengar sendiri. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tu maksudnya ahyanan tu. Baca perlahan, tapi ada sekali-sekala kita mendengar. Macam tadi kan, baca perlahan lagi betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ada kali-kali dengar. Begitu juga dengan surah. Misalnya baca surah Al-Ha misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Itu maksudnya Nabi SAW mendengarkan bacaan bagi dia tu sekali-sekali. Ada dengar. Dan sunnahnya cara Nabi SAW dalam baca surah ni adalah yang rakaat pertama tu lebih panjang surahnya berbanding dengan rakaat yang kedua. Begitu ini pada sembahyang zuhur, sembahyang yang sir sama, maknanya rakaat pertama tu surah tu biar panjang sikit berbanding rakaat yang kedua. Wa kadzalika fi subhi. Bahkan solat yang jahar, solat subuh misalnya, pun Nabi SAW amalkan cara yang sama, iaitu rakaat pertama surahnya itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Baik. Ada riwayat bahawa Nabi SAW membaca pada 2 rakaat yang akhir baca Fatihah. Ini tak ada masalah lah. Memang Fatihah tu kita dah sebut tentang pandangan yang sahih tadi, setiap rakaat pun kena baca. Tapi maksudnya apa? Maksudnya tidak baca surah lah. Ini nas yang soreh, yang jelas. Wa hadithun sahih. Dan ini juga hadis yang sahih yang menyokong pandangan Imam Malik rahimahullah ta'ala, iaitu surah ni hanya baca pada 2 rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang seterusnya, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, baca Fatihah saja. Dan juga ini juga menunjukkan bahawa Fatihah tu kena baca pada setiap rakaat. Jadi kita pegang dengan hujah yang ada dalam sunnah ini, dalam hadis ini, dan bukannya kepada pandangan yang bercanggah dengan hadis yang jelas ini. Ini memang kita kata prinsip dalam menangani khilaf, iaitu para ulama akan memandang kepada pandangan yang disokong oleh dalil-dalil yang kuat, sama ada dalil Quran ataupun dalil hadis Nabi SAW. Baik. Al-khamisatu asyrah. Kita dah masuk ke persoalan yang ke-15 daripada 20 persoalan yang dibincangkan dalam tafsir Al-Qurtubi tentang surah Al-Fatihah ini, yang ada kaitan tentang hukum hakamnya. Jadi jumhur ulama berpendirian ataupun berpandangan ataupun berfatwa bahawa yang lain daripada Fatihah tu baca bagus, ikut sunnah, dapat pahala. Tapi kalau tak baca pun tidak mengapa. Maknanya tidak batal, sah. Laisa biwajibin. Baca surah tu tak wajib. Yang wajib baca Fatihah. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, fi kulli salatin qiraatun. Fama asma'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Amma akhfa minna akhfaina minkum. Faman qara'a bi ummil qur'ani faqad ajza'at anhu wa man zada fa huwa afdal. Wa fil Bukhari wa in zidta fa huwa khair. Jadi ini jelas hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang kalau tak baca surah pun masih sah lagi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada setiap solat tu kena ada qiraah, kena ada baca Qurannya. Dan apa yang Nabi SAW perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepada kamu. Kami ajar macam Nabi buat.
Dan apa yang Nabi SAW ikhfa, makna baginda itu tidak baca nyaring, kami pun tidak dengar dengan jelas, kami pun ikhfa dengan kamu. Makna kami juga baca sir. Kalau Nabi baca jahar, kami baca jahar. Kalau Nabi SAW ketika solat dengan kami, bagi dia baca sir, kami ketika solat dengan kamu, kami baca sir. Kami ikut sunnah Nabi SAW. Ini dia punya point dia. Barang siapa yang membaca Ummul Quran, siapa yang baca Fatihah, maka ajza'at anhu. Dah bacaan surah Fatihah itu telah mensahkan sembahyang dia. Dah lulus dah sembahyang dia. Wa man zada fa huwa afdal. Tapi barang siapa yang tambah lagi lain pada Fatihah tu, baca lagi surah lain, itu yang afdal lah. Sebab ikut bacaan Nabi SAW lakukan. Dan dalam hadis Bukhari ada perkataan yang membawa maksud yang sama, walaupun perkataan tu berbeza tapi maksud dia sama. Wa in zitta fa huwa khair. Kalau kamu tambah, yakni tambah lain daripada Fatihah, maka itu yang baik. Fahuwa khair. Maka yang menambah itu bagus. Maka poinnya adalah baca surah selain daripada suatu Fatihah tidak wajib. Buat dapat pahala, itu sunat. Ya, itu poin yang ke-15. Tetapi ramai di kalangan ahli ilmu, mereka keberatan atau mereka enggan untuk menerima bahawa seseorang itu meninggalkan membaca surah. Sama ada kerana ada satu keperluan ataupun tidak ada satu keperluan. Ada satu orang misalnya, dia nak cepat, sakit perut misalnya, tak payah baca surah lah. Ataupun saja-saja tak nak baca surah. Jadi ramai di kalangan ahli ilmu tidak menerima meninggalkan baca surah itu. Misalnya Imran bin Husain, Abu Sa'id Al-Khudri, ini bukan setakat ahli ilmu biasa ya, ini ahli ilmu di kalangan para sahabat. Begitu juga Khawat ibn Jubair, demikian juga yang lainnya, Mujahid, Abu Wa'il, Ibn Umar, Ibn Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi bagi mereka masih dianggap solat tu tak sah. Bagi orang yang tak baca dalam solat tu Fatihah dan sesuatu daripada Quran, maknanya dia kena baca Fatihah dan baca beberapa ayat daripada surah. Sebahagian daripada ulama yang berpandangan demikian, mereka kata sekurang-kurangnya 2 ayat. Dan sebahagiannya mengatakan paling kurang pun 1 ayat. Dan ada juga yang tidak membataskan pada minimumnya, maknanya asalkan ada baca sesuatulah bacaan daripada Al-Quran, tak mestinya sampai 1 ayat. Jadi ini satu pandangan yang kita boleh ambil tahu, dan kita boleh ambil sebagai dorongan untuk kita tidak meninggalkan, walaupun dalam mazhab kita hukumnya sunat, kalau tak baca pun sah, tapi kita elakkan daripada tak baca surah. Baca pendek pun tak apa, kerana meraihkan pandangan ulama-ulama yang berpendirian mesti kena baca surah juga. Itu kecermatan kita dalam beramal. Baik, jadi ini semua menunjukkan bahawa kita tu kena belajarlah juga, hafallah juga beberapa ayat Quran yang mudah, yang kita boleh baca berserta dengan satu Fatihah, ya, paling kurangnya kuliahnya, atau idza jaa nasrullah, qul huwallahu ahad. Kerana hadis tadi, hadis Ubadah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dalam kitab Al-Mudawwanah diceritakan bahawa Al-A'mash daripada Khaisamah, beliau berkata, haddathani man sami'a Umar bin Al-Khattab yaqul. Jadi telah menceritakan kepada kami orang yang mendengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, la tujzi'u salata man lam yaqra, la tujzi'u salatu man lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab wa syai'un ma'aha. Ini yang jadi pegangan sebahagian ulama, iaitu tak sah solat satu orang yang tak baca Fatihah dan sesuatu berserta dengan Fatihah. Jadi sebenarnya ada khilaf lah dalam isu baca surah ini. 3 pandangan utama, satu mengatakan sunat, satu mengatakan hanya satu fadilah je, maknanya kalau baca itu ada kelebihan lah berbanding tak baca.
Dan ada juga pandangan yang mengatakan wajib. Senang, kalau kita nak selamat, baca. Bila baca, sama ada ia sunat, dia dapat pahala, atau satu kelebihan, atau juga wajib, maka tidak kita keluar daripada khilaf ulama. Itu yang terbaik, ya. Baca surah dalam 2 rakaat yang pertama, dan baca Fatihah sahaja dalam 2 rakaat ataupun 1 rakaat yang seterusnya. Baik, poin yang ke-16 dan ke atas, ya. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Sebelum tu saya tengok sekejap, ya, ada yang bertanya soalan dalam live, iaitu bolehkah baca sepotong ayat dari surah yang panjang? Ya, boleh. Boleh. Cuma dari segi afdalnya adalah membaca satu surah yang sempurna. Itu lebih afdal daripada membaca satu atau sebahagian daripada surah yang panjang. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tak panjang mana. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu kita kata beberapa ayat yang ringkas, yang pendek, ya, yang tak panjang mana, tapi daripada surah yang sempurna, itu lebih afdal, daripada kita baca daripada surah yang panjang. Misalnya kita baca daripada suratul A'raf, misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Shad, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Allahu Akbar. Jadi kita baca 2 ayat daripada sekian banyak ayat dalam suratul A'raf. Ada berapa ayat dalam suratul A'raf? Banyak. Tapi kita hanya baca 2 ayat sahaja. Itu kurang afdal. Boleh. Itu dah kira kita dah baca selain daripada Fatihah, kita dah baca ayat lain. Itu memenuhilah di sisi para ulama yang mengatakan selain pada Fatihah juga kena baca ayat lain. Sedangkan ayat suratul A'raf tu sampai 200 lebih. Tapi kita hanya baca 1-2 ayat. Kurang afdal. Lebih baik kita baca beberapa ayat daripada surah yang pendek. Panjang. Kalau baca satu ayat yang panjang macam surah Al-Baqarah, ya, sebagaimana yang dijawabkan tadi, boleh, ya, boleh. Tapi kalau surah tu panjang, kita jadi imam, maka tak sayugia kita baca surah yang panjang tu. Kerana kita kena meraihkan makmum yang pelbagai di belakang. Kecuali kalau makmum tu makmum yang memang kita ketahui itu saja makmum yang ada datang situ, dan kita tahu semua pun redha imam baca surah Baqarah, satu surah misalnya, memang ahli ibadah yang sembahyang kat situ, mereka memang seronok kalau baca surah Fatihah satu rakaat, itu suratul Baqarah satu rakaat, silakanlah. Tapi kalau kita menjadi imam kepada makmum yang ramai, yang pelbagai, ada yang singgah nak musafir, ada yang orang tua tak larat berdiri lama, ada yang misalnya uzur tak tahan, selalu nak kerap ke tandas, maka di situ kita baca surah yang sederhana saja, yang jangan terlampau panjang. Bahkan pernah ditegur Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ditegur kerana membaca surah yang panjang dalam menjadi imam kepada orang ramai, dengan teguran yang agak keras, ya, daripada Nabi SAW. Bagi dia bersabda, "Fattanun anta ya Mu'az." Kamu ni fatan ke? Kamu ni orang yang nak suka menimbulkan fitnah ke? Wahai Mu'az, dengan sebab baca surah yang panjang tadi. Tapi kalau surah tu Al-Baqarah panjang, tapi dia hanya baca beberapa ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Itu kan baca surah Al-Baqarah juga. Tapi hanya beberapa ayat. Jadi dari segi membebankan makmum, tidak membebankan, tapi dari segi afdalnya tetap kurang afdal berbanding kalau kita baca kuliah sepenuhnya atau kita baca Qul Huwallah sepenuhnya. Membaca satu surah separuh rakaat pertama, separuh rakaat kedua pun boleh juga. Boleh juga begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.